Muka surat 258. 258 lah. 257. Saya nak ulang balik subset tu. Okey, kalau ikut kelas I kot. Saya buat takat gambar Raja Van. Mana dia? Okey, kelas I kan. Saya buat takat gambar Raja Van. Set semesta. Dengan set pelengkap. Kan? Subset saya tak masuk lagi kat saya lah. Okay, kita tengok kat subset. Kalau awak buat latihan, okay, tajuk ni senang, simple saja tajuk ni. Tajuk pengenalan set ni amat simple. Awak ingat simbol, awak ingat fungsi dia, awak ingat maksud dia. Boleh? Tak payah apa. Tak payah hafal pengiraan. Dia tak ada pengiraan. Nak kena kira pun nak kena bilang ya. 1, 2, 3, 4, 5 tu je. Okay? Okay, saya masuk tentang ada siapa tanya? Cikgu cakap apa cikgu? Tak dengar cikgu. Dia tak dengar lah. Yang lain dengar lah. Dengar. AB yang tak dengar, hang punya setting tu tak betul. Check balik. Okay, yang bahagian subset ni saya ulang balik. Lepas tu kita ulang saya balik. tak dengar suara cikgu. Betul ke? Tak dengar. Tak dengar. Saya dengar yang tak jadi tak tahu. Check balik setting masing-masing. Saya memang dapat dah suara dia tapi tak dengar juga. Saya keluar lepas tu masuk balik. Keluar masuk balik. Keluar masuk balik. Cuba macam tu. Masuk balik. Keluar pergi mana? Keluar. Sebab Okay. ada permit dia. Saya memang setting saya bubuh dah paling maksimum dah ni. Mikrofon Zat. Mikrofon. Okay. Oh, besar lah tu. Okay. Ikan pecah. Okay. Okay, dengar? Tak. Dengar. Saya dengar. Tak dengar juga? Tak, suara cikgu. Yang macam Nur pun tahu lah. Keluar masuk balik. Itu buat macam tu. Keluar masuk balik dengar tu. Semua dengar. Saya dah habis dah buka sound. Tapi tak boleh, tak dengar juga. Try. Ni saya cakap ni dengar. Apa cikgu? Tak dengar. Ni, try keluar daripada Google Meet. Lepas tu masuk keluar balik. daripada Zmeet ni masuk balik. Okay. Okay, sementara tu kita tengok tajuk ni. Bab subset ni. Saya ulang balik Okay, subset ni maksud dia set. Dia ada 2 set. Satu set besar, satu lagi set yang kecil. Set yang kecil ni berada dalam set yang besar. Okay. Kalau okay, masuk dah. Okay, kalau awak tengok balik contoh 8 ni, okay. Tengok balik contoh 8. Okay, set B dengan set A. Bila awak tengok set B dengan set A ni, yang mana besar? Set B kan? Set B dia ada bilangan, dia ada 6. Yang set A dia ada 3. Jadi, secara logiknya, set A berada di dalam set B. Okay? Okay, awak tengok set A dengan set B. Set A ni 2, 4, 6. Jadi, set B adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, set A ni ada di dalam set B. Nampak tak? Okay, set A, dia ada di dalam set B. Ini A. 2,
4, 6. Jadi, A adalah subset kepada B. Yang di belakang ni, dia mesti lebih besar daripada yang di depan. Okey? Setiap unsur A terdapat dalam B. Okey? Setiap unsur A terdapat dalam B. Maksud dia A subset B. Simbol ni kita panggil subset. Simbol C yang macam ni. Ini adalah subset. Okey? Ini dikenali sebagai subset. Ini saya nak ulang balik sebab banyak kebanyakannya orang slack kat sini lah. Okey? Nanti kita ulang balik apa benda daripada awal set tu sampai dah belakang. Okey? Kemudian kita tengok soalan B. Soalan A, nombor perdana yang kurang daripada 20. Dan B, nombor ganjil yang kurang daripada 20. Kalau nak ikutkan, awak senaraikan lah baru nampak. Macam ni. Awak senaraikan A. Apa dia? Dia kata nombor perdana kurang daripada 20. Senaraikan. Kemudian B, nombor ganjil yang kurang daripada 20. Awak senaraikan. Okay, bila awak tengok ada perbezaan. Maksud dia ada unsur 2 ni. 2 ni tidak berada di dalam B. Jadi, A tidak boleh berada dalam B. Sebab 2 ni tak ada. A dia kena ada 2. Dalam B tidak ada 2. Jadi A bukan subset B. A tidak boleh berada dalam B. Kalau awak tengok B kan nombor dia banyak kan. Jadi mestilah dia duduk di belakang. B ni nombor dia banyak. Jadi dia adalah satu set yang besar. Jadi B biasa akan duduk di belakang. Okay. A, dia tanya sama ada A subset B ataupun tidak. Jadi tengok ada 2, dalam B tidak ada 2, jadi bukan. Dia bukan subset B. Okay, untuk C, huruf dalam perkataan sopan, B huruf dalam perkataan kesopanan. Bila kita tengok kesopanan ni besar kan, panjang, banyak. Banyak K, E ada N, A ada 2 ni kan. Jadi bila automatik kita tahu B ni lebih besar daripada A. Bila B lebih besar daripada A, adakah A ni subset kepada B? Ya, sebab perkataan sopan ni berada di dalam B. Okay, kita tengok ada perkataan sopan dalamnya. Jadi maksud dia A tu berada di dalam B lah. A subset B. Setiap unsur A terdapat dalam B. Sebab tu kita panggil A subset kepada B. Ini memang kena ingat. Sebab nanti advance nanti awak nak tingkatan, saya tak tahu tingkatan 2 ke, tingkatan 3, tingkatan 4, 5 kot belajar set lain. Dia akan tanya lagi rumit soalannya. Jadi awak asas dia awak kena ingat. Okay? Boleh ya? Apa maksud subset? Okey. Boleh. Lagi satu, menyenaraikan semua subset yang mungkin. Ini jarang dipertanya tapi boleh dipertanya lah. Ini. Kita kena senaraikan semua yang ada dalam ni. Contoh dia, set kosong pun kena. Set kosong, ini set kosong. Itu saya dah ulang dah. Dekat kelas, tak ingat kelas apa tak. Set kosong, dia sama ada simbol dia adalah macam ni. Ataupun satu lagi, awak bubuh set macam tu. Tak ada apa di dalam. Okay? Itu adalah set kosong. Sama ada awak guna yang ni ataupun yang ni. Tapi selalunya saya pakai ni. Okay, saya buku teks kali ni yang dia pakai ni. Dulu jarang dia pakai yang ni saja. Okay, ini tak pakai. Ini sebab untuk pelajar mudah ingat ini. Okay. Ini akan kata benda baru kan. Kadang-kadang lupa. Ini ingatlah sebab kurungan. Setiap set dia ada kurungan kan. Itu awak ingat. Itu adalah set kosong. Lepas tu di dalam set tu ada 3, ada 4. Lepas tu ada 3, 4. Betul tak? Dalam set ni ada 3. Lepas tu ada 4. Ada 3, 4. Kalau 3 benda dalam ni, satu set kosong,
Satu A, satu B, satu C, satu AB, satu AC, lepas tu satu lagi BC dan satu lagi ABC. Dia dah partner-partner dah. Kalau ada A dengan B, lepas tu A dengan C. Lepas tu B dengan C pula. Lepas tu A, B dengan C. Okay? Okay, ini menyenaraikan. Bila soalan dia tanya, senaraikan semua subset. Semua subset. Ini yang penting. Semua subset. Soalan kalau dia tanya, senaraikan semua subset. Memang kena senaraikan semua. Berjela-jela kita nak senaraikan. Okay? Okay, next. Latih diri 11.2C. Kena buat kan? Okay. Kalau tengok ni. Kelas 1I saya tak suruh buat. Kelas lain saya suruh buat. 11.2C. Okey, lengkapkan. Kena buat kau? Tak. Sebab kelas I ada esok kan. Hari tu tak ada yang buat subset kan. Kita buat dekat set pelengkap je kan. Buat tak? Kelas 1I. Apa hilang lampu ni? Kena buat kau? Itulah. Hari Isnin hari tu buat apa? Masa bila cik kita buat? Hari Isnin hari tu buat apa? Hari Isnin tu kena buat apa? Kelas apa? Tak ingat tu. Okay, tak apalah kalau tak buat kan. Tengok ni. Kita bincang sama-sama. Okay, step yang berikut dengan simbol ni. Subset ataupun bukan subset. Memang tak masuk subset kan. Tu saya habaq tadi. Tadi saya habaq dah. Kelas I tak ada tajuk subset tak masuk. Okay, simbol ni kita panggil subset dengan bukan subset. Okay, kita tengok yang mana besar. B besar kan? B besar memang dia duduk belakang. Okay, A duduk di depan. Adakah A, U duduk dalam A, E, I, O, U? Okay, adakah A, U ni set A duduk dalam set B? Ada. Ada. Awak bubuh simbol subset. Okay, yang dah buat awak tengoklah, check balik. Okay, untuk nombor 1B, E ialah gandaan bagi 4. F ialah integer positif yang boleh dibahagi tepat dengan 2. Okay, kita tengok gandaan bagi 4. 4, 8. Kalau ikut cara yang betul, awak kena senaraikan. Saya berwarna merah dah. Okay. E. E tu apa? E ialah 4, 8, sifir, gandaan 4 tu ada sifir 4 lah kan. 12, 16, 20. Lepas tu 24 dan seterusnya. Okay, F. F ialah integer positif yang boleh dibahagi dengan 2. Apa integer positif? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Allah. 16 dan seterusnya. Okay. Jadi awak dah tahu dah bahawa dalam E ni, dalam F semua ialah nombor genap. Pasal tak nombor genap? Okay. F ni ialah nombor genap. Untuk E ni semua pun nombor genap. Jadi nombor genap boleh dibahagi dengan 2 kan? Jadi E memang berada di dalam F. Okay. E memang ada dalam F. Jadi E ialah subset kepada F. Okay. Ada nak tanya?
Tak ada ah? Kalau nak tanya-tanya je tau. Kalau tak faham, kalau nak kita kelas tak boleh faham kan. Okay, dalam kelas ni 20 orang. Tu saya frust sebab kita dah tengah tahun belajar online tapi berapa orang yang belajar? Ya? Ramai tak belajar. Ni semua pakai kalau vaksin dah ni. Okay, C. Nombor ganjil yang kurang daripada 50. Okay. Nombor ganjil yang kurang daripada 50. Nombor ganjil tu apa? Sekarang ni awak tengok. M dia duduk di belakang. M ni yang atas ni kan. Dia duduk di belakang. M ni nombor ganjil yang kurang daripada 50. N gandaan 5 yang kurang daripada 50. Yang mana kecil, yang mana besar? Saiz M ni lagi besar kan? Nombor ganjil lagi banyak kan? Banding dengan gandaan 5. Tapi Ya. kita tengok. Kalau kita tengok gandaan 5. Okay. Kalau kita tengok gandaan 5. 5, 10, 5, 15 tu kan. 10, 15, 20, 25, 30, terusnya sampai 50. Okay? Okay, bila awak tengok ni, adakah N dengan M tu, N tu termasuk dalam M? Dia kata M tu nombor ganjil. Ini dalam N ni ada nombor, Ada nombor genap juga. ada nombor genap. Ya, nombor 2, 10, 20, 30, 50 ni nombor genap. Cikgu, Jadi, ya, saya nak tanya, ha? kosong tu nombor ganjil ke nombor genap? Kosong tak ada nombor ganjil, tak ada nombor genap. Dia neutral. Oh, okey. Okay. Kalau ikutkan dia pun bukan integer sebenarnya. Dia nombor satu nombor yang nol. Nol tu adalah neutral. Nah, Tiada angka, tiada maksud, tiada nombor tu. kan dia nombor tapi dia tak. Dia macam dia neutral. Dia bukan negatif, dia bukan positif. Neutral. Dia tengah-tengah. Okay, jadi N tak boleh termasuk ke dalam M. Sebab N ada nombor genap. M dia nombor ganjil sahaja kan? M nombor ganjil sahaja. N ni ada nombor genap. Jadi dia tak boleh masuk dalam M. Okay, untuk P pun, P adalah sisi 4. P ni sisi 4. Banyak sisi 4. Jadi P duduk di belakang. P adalah set yang besar. Q adalah set yang kecil. Dia ada 3 saja kat sini. Kalau awak tengok, ini sisi 4 tepat. Nama pun segi 4. Okay, nama segi 4. Jadi kita tahulah dia termasuk dalam sisi 4. Rhombus pun, ini adalah rhombus. Rhombus pun termasuk dalam sisi 4. Sebab dia ada 4 sisi kan. Tapi pentagon 5 sisi. Pentagon 5 sisi dia tak termasuk dalam sisi 4. Jadi Q tak boleh masuk dalam P disebabkan oleh pentagon tu. Kalau tak ada pentagon, bolehlah kita masukkan dalam P. Maksud dia Q bukan subset kepada P. Okay? Okay, nombor 2 ni senaraikan. Senaraikan senang je. Awak senaraikan macam contoh tadi. Satu mula-mula bubuh set kosong. Okay. Kemudian set P. Dia kena duduk dalam set lah. Dia kena duduk dalam kurungan tu. Okay. Set P dengan set Q dan last sekali set P dan Q. Okay. Untuk nombor perdana yang kurang daripada 10. Oh, banyak nombor perdana kurang daripada 10. 2, 3, 5, 7. Okay, 2, 3, 5, 7. Betul tak? Okay, kalau awak nak senaraikan, jenuh. Boleh senaraikan. Tapi awak ada buku banyak kan? Banyak buku surat kan awak buat. Mula-mula set kosong. Lepas tu 2. Lepas tu 3.
Berapa koma-koma saya tulis depan belakang. Okey. Kemudian, uh, 5, 7. Nak selarikan banyak ah. Lepas tu 2, 3. Lepas tu 2, 5. Kalau awak ada masa, awak buat lah. Awak buat sampai banyak-banyak lah. Dia ada banyak. Okey? Lepas tu kita buat gambar Raja Van. Gambar Raja Van, awak buat lah kan? Mana latihan? Latihan tak buat lagi ke? Kau buat dah? Belum. Belum? Okey kan dengan gambar Raja Van. Oh, kita buat ni. Apa pelengkap tu kan? Set pelengkap. Okey. Wakilkan hubungan bagi setiap berikut dengan gambar Raja Van. Okey, ini gambar Raja Van. Ini bukan gambar Raja. Apa orang panggil set semesta. Kalau set semesta dia macam ni. Mana dia dah? Ini set semesta. Okey, ini set semesta. Dia ada E kat luar ni, set semesta. Okey, ini gambar Raja Van saja. Okey, gambar Raja Van, dia tak ada set semesta. Dia ada bulat ya. Bulat besar, tu bulat kecil. Ini maksud dia B berada ataupun B subset kepada A. A tu besar kan? A duduk di luar kan? A duduk di luar. Jadi B bila B duduk di dalam, B subset kepada A. Kalau yang ni pun, Q duduk di dalam kan? Q subset kepada P. Dia tak tanya soalan ni tapi saya bagi tahulah. Bagi set ini. Okay, kalau set yang tidak terhingga, unsurnya tidak perlu ditulis. Contohnya P ni kan, nombor bulat. Ada berapa nombor bulat dalam dunia ni? Banyak kan? Banyak nombor bulat dalam dunia ni. Jadi kita tak perlu tulis semua. Jadi kita hanya bubuh bulatan sahaja. Okay? Lepas tu nombor perdana. Nombor perdana pun takat mana yang awak ingat? Banyak kan? Berpuluh-puluh beratus-ratus. Jadi bila kita tak tahu had dia, kita buat kosong saja. Kita tulis macam ni je. Okay. Q ni berada di dalam P. Ini adalah gambar Raja Van. Okay. Wakilkan hubungan bagi setiap set yang berikut dengan gambar Raja Van. A dengan B. B duduk di dalam A kan? Jadi B subset kepada A. Jadi awak nak lukis macam mana? Awak lukis A dulu. Awak lukis B dulu. Sorry. Awak lukis B dulu. Saya buat kat atas ni ya. Awak lukis B dulu. Ni B. Tu awak buat 20. Kena ada titik ya. 40. 60. Lepas tu baru awak buat A. A kat luar. A besar. Lepas tu bubuh yang nombor yang tak ada. 10. 30. 50. 70. 70 kan? Okay, awak set. Jadi itulah gambar Raja Van dia. Saya buat tak lawa lah. Awak buat lawa lagi lah kot. Awak buat kalau lukis, kalau peperiksaan, ingat lah kalau kita buka sekolah nanti, mungkin ada periksa terus. Jadi awak jangan terkejut. Memang ada periksa terus. Okay? Kalau ada peperiksaan, masalah dia sekarang ni, adakah awak nak lukis bulat macam cikgu lukis? Saya buat segi 4 dia tu. Segi 4 tak boleh. Segi 4 hanya Boleh kan? untuk ni. Segi 4 boleh tapi kalau buat segi 4 macam ni, gambar Raja Van, dia menunjukkan set semesta. Yang kita buat yang ni, mana dia? Set semesta. Ni segi 4. Tak boleh.
Boleh. Kadang-kadang, okey. Sekarang ni bagi tingkatan 1, jangan buat lagi. Sebab naik tingkatan 4 dengan 5 nanti awak akan belajar lain. Awak akan belajar lukisan persilangan kesatuan. Set Bukan persilangan, hukum. set kesatuan. Itu apa benda awak tak tahu lagi kan? Jadi awak buat ni, ikut yang ni dululah. Jangan buat-buat pandai lagi kan salah, jenuh. Okey, bulat ni dikhaskan untuk set gambar Raja Van. Okey. Okey, buat bulat. Guna siling ke, awak ada duit siling kan, bawa duit siling. Kalau guna tudung apa? Tudung Tupperware ke. Bila soalan Pak Isa. Kalau awak freehand, kalau lawa tak apa. Kalau harap macam cikgu ni, siap. Okey, kemudian untuk B, huruf vokal dalam kataan bijak. Huruf dalam kataan bijak. N, huruf vokal dalam kataan bijak. N dia macam mana? I dengan A kan? Ini N. Ada I, ada A. Okey, yang kat luar ni, huruf apa? B, J, M. K. B, J, dengan K. Tu je. Simple as that. Senang je. Set ni tak susah. Cuma nak kena tengok benda baru je. Kan? Okey. Bagaimana wakilkan set gambar Raja Van. Gambar Raja Van ni kita buat dah kan itu. Kan set pelengkap kita buat. Tak payah susah-susah. Okey? Mahir diri. Ini yang saya nak awak buat. This is your homework. Bukan. Ada tak soalan yang ada tipi-tipi tu? Tipi 1, tipi 2. Tak ada. Okey, kita tengok soalan. Mana dia? Mana tadi? Ni. Okey, nombor 1. Ada lagi setengah jam. Okey. Mahir diri 11.2. Ini yang saya nak suruh awak buat. Ini untuk dapatkan tahap penguasaan. Okey. TP, kalau tak silap saya TP 3 kot ni. Okey. Okey, nombor 1. Diberi set semesta sama dengan nombor bulat yang kurang daripada 10. Awak nak buat, awak kena senaraikan. Okey, senaraikan. Okey. Nombor yang kurang daripada 10. Nombor bulat. Nombor lah. Nombor apa pula kan? Okey. Jadi awak buatlah. E pula dah. E ni kita panggil set semesta. Nombor bulat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Kemudian A, faktor bagi 18. Faktor bagi 18 macam mana? Okey, kalau awak kira 18, 1 darab 18. 2 darab 9. 3 darab 6. Lagi 4 ada tak? 4 tak ada, 5 tak ada, 6. Okey, ni je faktor dia. Jadi awak senaraikanlah 1, 2, 3, 6, 9 dan 18. Okey? Okey, untuk B pula. B dia dah bagi siap-siap dah. B ialah 0, 4, 5, 7, 8. Lepas tu dengan bantuan gambar Raja Van, tentukan sama ada pelengkap A. Pelengkap A bukan faktor bagi 18 ni. Sama tak dengan B. Awak kena tengok lah. Okey. Sama tak?
pelengkap A apa? Awak senaraikan. Okey, nanti soalan nanti. Pelengkap A, awak senaraikan, awak buat, awak tulis, awak cari. Lepas tu awak tengok B dah ada dah kan? Awak ambil B, adakah A pelengkap ni sama tak dengan B? Ya atau tidak? Sama atau tidak? Jadi awak carilah. Saya tak nak bagi tahu. Sebab kalau saya bagi tahu nanti, awak mana dapat TP3 tu, cikgu yang tolong. Buat apa? Okey? Ni nak kena jawab. Okey? Bulatkan nombor 1. Okey. Okey, nombor 2. Ini soalan periksa. Soalan yang berdasarkan kelompok periksa. Berdasarkan gambar rajah Venn di sebelah, nyatakan hubungan P dengan Q. Nampak tak? P duduk tang mana, Q duduk tang mana. Apa hubungan P dengan Q ni? Siapa boleh bagi kat saya? Okay, saya nak bagi markah ni kalau awak tak bagi tahu. Kalau awak tahu, awak bagi tahu. Awak dapat markah. P dengan Q. Apa kaitan P dengan Q? Cepat. P dengan Q tu apa kaitan P dengan Q ni? Dia Q. apa nama dia tu? P dengan Q. Lepas tu dia tanya Q dengan gambar R aja pula. Pen. Memanglah gambar Raja Wen. Apa Kan, ada kaitan? begitu. Hubungan dia, kaitan dia. Suami Tu isteri yang ke, adik-beradik ke, apa dia hubungan dia? macam ke teks yang Baru je ajak. dia tu lah, lupa pun kita panggil dia lah. Setiap pasangan set. Pasangan set, bukan. Macam Dia ada apa perkataan dia ada. tu. Apa di P dengan Q? Baru je ajak lah, Sat. Q ni, P ni duduk dalam Q kan? R pun ni duduk dalam Q kan? Apa maksud dia? Kejap. Kelas ni ada berapa orang dalam ni? Ada Subset. 20. Subset. Apa dia subjek? Alah, dia Salah. ni. Bukan Saya tak boleh dengar suara cikgu. Masih lagi tak boleh dengar ke Putri? Putri tak boleh dengar lagi ke? Tu yang tadi cikgu. Okey dah? Okey dah. Okey dah, Alhamdulillah. Okey. Okey, tengok. Soalan ni tadi apa dia? Macam mana? Apa maksud P dengan Q ni? Apa kaitan dia? Apa hubungan dia? Tadi AB kata apa? Tu subset. Apa subset apa? Macam mana kita nak tulis? Macam mana kita nak tunjukkan? Berdasarkan gambar rajah tu nyatakan hubungan. Dia suruh nyatakan. Bila dia kata nyatakan tu kita kena tulis dalam perkataan. Nyatakan. P subset Q. P subset Q. Okay, Betul. good. Ya. Betul. P subset Q. Sebab apa? P berada di dalam Q. Okay? Awak kena tulis macam tu lah. P subset Q. Yang mana besar? Q besar kan? Q besar. Jadi P mesti duduk di dalam Q. Okey, untuk soalan B. Q dengan R. Q dengan R pula. Q dengan R pula. Bisa? Cepat. Apa hubungan Q dengan R? Sama lah.
Apa yang subset apa? Apa subset apa? P subset R. Q subset R. Q subset R. Yang mana besar? P. Yang mana? Q. Q yang besar. Q di belakang lah. R subset kepada Q. Okay? Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Faham tak? Faham tak? Itu soalan Pak Isa dia akan tanya sini kadang-kadang. Okay, Macam ingat lah. penuh sikit. Benda baru. Sebab lama-lama biasa buat soalan ni, orang kata, dah biasa dah tengok ni, kita dah tahu dah macam nak jawab. Sebab tu saya suruh buat latihan. Buatlah latihan. Supaya awak tak, apa benda dia tanya ni? Padahal benda tu yang tanya dalam buku teks. Sebab lambat-lambat suruh buat latihan, tak mau buat. Lagi main Pak Isa, cikgu tak pernah tengok pun soalan ni. Orang tak pernah tengok. Wah, ni biasa aja. Okey, nombor 3. Ini pun buat saya padam ni lah. Sekejap kan. Yang Khalid duduk tidur kat belakang kamera tu mana saya tahu kan. Jawab. Jawab nombor 2 ni. Padahal soalan senang je. Okey, nombor 3. Nombor 3 apa? Diberi. Awak diri. Okey, diberi. Okey, kuasa 2 sempurna. Ingat tak kuasa 2 sempurna tu apa dia? Ingat tak kuasa 2 Ingat. sempurna tu apa dia? Apa dia kuasa 2 sempurna tu? Yang dua kuasa 2 jadi 4. 3 kuasa 2 jadi 9. 4 kuasa 2 jadi Betul. 16. Yang bukan yang kuasa 2, hak nombor 4. Yang hak nombor 4, 6 tu. 1, 4. 1 tu 1 kuasa 2. 3 kuasa 2, 9. 16, 25, 36, 40, 9, 64, 81, 100, 121, 144, 169. Tengok dia ada lagi. Kalau cikgu habis satu buku, cikgu contiang. Okey. Ini adalah nombor kuasa 2 sempurna. Tolong ingat, saya dah suruh senaraikan dah hari tu kan. Senaraikan masa dekat sekolah kan, letak tepi dinding tempat tidur tu kan, supaya awak ingat. Ini memang kena ingat. Sebab awak akan pakai dalam matematik daripada tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5, tingkatan 6. Kalau awak masuk universiti pun ada kena mengenal dengan kuasa 2 ni. Okey. Tulis semua subset yang mungkin bagi K. Okey, tapi yang ni dia kata kurang daripada 20. Kurang daripada 20, potong kat 1, sini 4, 9, 16. lah. Jadi ambil 4 tu, awak tulis semua subset yang mungkin. Jadi macam mana nak buat tulis semua subset tu? Apa maksud dia soalan tu? Tulis semua subset yang mungkin bagi K. Soalan tu nak apa? Siapa tahu? Tulis semua subset yang mungkin bagi K. Awak nak jawab macam mana? Siapa tahu? Ramai-ramai ni cepat. Takkan seorang pun tak tahu macam mana nak jawab. Saya tunggu nak ambil nama ni. Saya nak bagi tahu nama cakap. Saya bagi markah. TP, maksud dia TP 3 tu faham, boleh buat. Faham soalan, boleh buat. Jadi saya nak ambil markah ni. Tak ada siapa jawab, kira tak ada siapa boleh dapat TP ni. Apa tu buat bulat lepas tu buat titik 1, titik 4, titik 9, titik 16 tu. Kalau nak jawab yang nombor 3 bulatan tu K. cikgu. Tak tahu. Macam mana? Cuba bagi tahu. Macam mana kita nak, kalau soalan ni dia kelak, okey, dalam Pak Isa.
Okay, awak dah belajar dah daripada set awal, apa simbol-simbol set apa semua tu kan. Lepas tu sampai ke soalan ni. Siapa dia tak jawab? Siapa angkat tangan? Ada siapa angkat tangan? Tak ada. Macam mana nak jawab? Kalau soalan ni keluar, tulis semua subset yang mungkin Cikgu bagi ada orang K. kat tangan. Siapa? Tak saya tengok tak ada orang. Bila cikgu tak tengok Tu. pun. Siapa? Fazil, apa F tu? Fazliuddin. Purple tu. Ha. Ha. Cepat Fazliuddin. Dia saja main-main ni. Cepat siapa boleh jawab? Razak pun senyap ya. Fikri kau nak jawab? Saya tak kira dia nak bagi markah aja ni. Mana dia soalan tadi? Ha. Tulis semua subset yang mungkin bagi K. Macam mana nak tulis? Tak sah bawa saya explain dah. Set kosong. Set kosong. Senaraikan semua subset. Tulis semua. Dia kata tulis semua. Takkan set kosong ni kot. Cuba bagi tahu. Siapa lagi? Tak boleh ah. Ada. Ni. Tapi tak tahu jawapan tapi tak tahu nak explain macam mana. Tahu. Tapi tak tahu jawapan nak explain macam mana. Ni explain lah. Bagi tahu lah. Ni senarai dah macam ni lah. Ha ni. Yang Ni. Senaraikan semua subset yang mungkin. Inilah yang kita nak senaraikan. Inilah yang soalan tu tanya. Mana? Senaraikan semua subset. Inilah semua subset dia. Okay, kalau soalan Pak Isa tanya macam ni, awak nak jawab macam mana? Apa awak tak tahu? Ha? Tulis semua subset yang mungkin bagi K. Subset dia ialah set kosong. Memang set kosong. Lepas tu ada lagi kan? Kan saya kata set 1. Jadi sebelum tu awak kena tulis dulu K tu berapa. K tu ialah 1, 4, 9 dengan 16. Dia kita kurang daripada 20 kan? Lepas tu set 1. Kemudian set 4. Kemudian set 9. 16. Memang kena buat kurungan tutup tu. 1, 4. Dan seterusnya. Ni awak buat sendiri ni. Awak kena faham dah soalan tu nak apa. Ya. Kalau dalam Pak Isa macam ni, sempat ke nak buat? Sempat. Tak kena buat 1, 4, 6, 1, 9, 1, 16 yang tu. Ya. Banyak sangat. Ini awak tahu kan. Sebenarnya benda ni awak tahu. Jadi apa salahnya awak senaraikan cepat-cepat? Awak tak buang masa daripada awak termenung. Nak buat apa tak tahu dia termenung tu. Buang masa kan. Daripada buang masa buat tulis macam ni. Sama je. Saya duduk tengok hampa jawab Pak Isa kan. Saya tengoklah PT3 orang bagi 2 jam, 2 jam setengah Pak Isa duduk lenggok, tidur, meleleh-leleh ayat liuk dan pula buat. Tu saya kata matematik ni kalau orang boleh buat tak sempat. Masa tak cukup kalau orang yang betul-betul nak jawab. Kalau yang tak mau jawab, dia boleh lena satu round. Mangkit jawab. Itu hak jenis tak mau jawab. Okay. Cuma kena fahamkan soalan. Tulis semua subset yang mungkin bagi K. Itu je. Ni semua subset ni. Senaraikan. Simple je. Tak susah. Okay. Okay. Kemudian dia kata, jika L 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sampai 20. Lukis sebuah gambar rajah van. Bila dia kata gambar rajah van ni, tak ada ni dah. Tak ada set semesta. Okay. Dia Maknanya suruh bulat lukis. je lah.
Bulat saja. Bulat-bulat tu je. Gambaran jabat untuk mewakili hubungan antara K dengan L. Bila awak tengok yang mana besar? K ke besar? L ke besar? K ke L. besar? L ke besar? L besar L. kan? Jadi L duduk kat luar, K duduk di dalam. Awak lukislah. Awak kena ingat yang tu. Macam mana nak buat cara dia. Awak buat K dulu, lepas tu awak buat L. Okay? Itu nombor 3. Ni saya padam dulu ni. Siapa yang dengar saya mengajak ni, saya beritahu apa, kena faham apa maksud dia. Ni nombor keseluruhan sempurna. Catat. Bila cikgu mengajar, tak kira lah cikgu nampak ke tak nampak, catatlah. Ini untuk diri sendiri. Tulis apa maksud cikgu. Kalau tak mau cakap pun, duduk belakang tu. Ini cari sendiri lah. Okey. Nombor 4. Ini nombor 4 main soalan. Penyelesaian masalah lah lebih kurang lah. Tapi set ni tak ada penyelesaian masalah pun. Okey, dalam sebuah kelas, sebilangan murid perempuan bercermin mata. Manakala semua murid lelaki tidak bercermin mata. Dia kata, murid perempuan sebilangan. Lepas tu, murid lelaki semua. Semua, faham tak? Tidak bercermin mata. Okey? Dia bagi set semesta P, Q dan R ialah set yang ditakrifkan seperti berikut. Okey. Set semesta dia murid di dalam kelas. Campur lelaki perempuan semua kan? Okey. P ialah murid perempuan. Q ialah murid lelaki. R ialah murid yang bercermin mata. Wakilkan hubungan antara keempat-empat tu. Okey, set semesta tu senang yang nak buat kan? Okey, saya guna pen hitam. Ini set semesta. Okey, buat macam ni. Dapat markah dah. Okey. Kemudian murid perempuan P. Okey. Ni P. Kemudian murid lelaki. Ini Q. Okey. Murid yang bercermin mata R. R duduk tahu lah. R duduk tahu mana? Dalam P. Dalam P. Dalam P. Sebab apa? Sebab perempuan. Sebab perempuan pakai cermin mata. Semua sebab dia abad, semua lelaki tidak bercermin mata. Jadi R ni duduk di dalam P. Okey, dah faham ni dah buat macam tu. Oh betul. Faham ah? Sebab tu saya kata kita baca soalan, baca betul-betul soalan. Sebab dalam soalan tu dia ada maksud semua tu. Okey? Okey. Padam dia ni. Okey. Untuk nombor 4, nombor 5. Nombor 5 pula. Sebelum habis. Ada berapa soalan ni? Nombor 5 je kan? Okey. Untuk nombor 5. Dia bagi set semesta, lepas tu dia bagi A, dia bagi B, dia bagi C. Berdasarkan gambar rajah Venn di atas, tulis hubungan antara set semesta A, B dengan C. Buat macam mana tu? Siapa boleh buat? Hubungan antara set A, B dengan C. Buat macam yang hak tadi saya tanya ni. Yang macam ni. P dengan Q ni. Tak semesta. Ni hubungan A, B, C apa semua ni. Nak jawab macam mana cikgu? Nak jawab macam mana? Awak nak jawab macam mana? Kalau awak jawab macam mana? Tahu lah. Dah. Cubalah. Tak salah. Cubalah. Try lah.
Kalau kita tengok A duduk tang mana, B duduk tang mana, C duduk tang mana? Dalam A ada B. Dalam A ada B. Dalam B ada C. Lepas tu Ya. kita nak buat kaitan macam mana? Subset. Subset macam mana awak nak tulis? A, B dan C merupakan subset. Nak tulis hubungan. Dia tulis hubungan kan? You need to write. Tulis. Nampak tak? Tulis. Macam ni B subset. Sekejap. B subset A. B subset A. Lepas tu? C pula subset B. C pula subset B. C pula subset B. Tak, dia suruh buat kaitan dengan semua. Alah. Ni boleh kan? Lepas tu semua tu merupakan set semesta. Yang mana paling besar sekali? A. A. Kemudian? Kurang besar? A. Kemudian? B. Kemudian? C. Nampak tak? C ni subset kepada B. Di mana B subset kepada A. Di mana A adalah subset set semesta. Ataupun semua ni adalah set kepada set semesta ni. Okey? Saya nak pandang ni. Saya ingkam putih aku. Saya faham. Saya explain. Faham lah. Okey. Jadi boleh nombor 1, 2, 3 dan 2, 3, 4 dan 5. Ini baru mahir diri. Dah tak masuk lagi dalam ni. Cikgu. Kalau awak rajin cikgu kan. dalam buku latihan. Ini buat dalam buku latihan. Buku latihan pun. Cikgu. Kalau buat jawapan saja tak apa tak? Lepas tu tulis Mana dia nak punya cari soalan? Alah. final. Razak, hang foto state ke? Lepas tu hang pelekat kat situ, hang buat jawapan. Boleh foto state? Tak aje. Tak aja foto state. Kedai foto state tak buka. Lagi buku jadi kamus cikgu. Macam buku sains. Siapa lah kamus? Boleh lah bawa kamus. Cikgu. Abby, ya. Apa tu? Apa tau? Apa benda? Apa tu buat malam ni nak bincang besok ke nak bincang Isnin depan? Tak. Ini tak bincang lah sebab memang saya dah bincang lah. Dia nak bincang apa lagi? Oh, jadi tulis lah. Dah siap. Ini Dah siap tulis lah. Lepas tu siap hantar kat saya je. Okey. Sebab apa? Sebab saya perlu simpan evidence. Evidence tu bukti. Bila nanti pihak lembaga peperiksaan check, dia tanya, cikgu bagi dia tahap penguasaan 3 sebab apa? Cikgu kata cikgu bagi latihan kat dia kan. Sebab apa latihan tu tak ada? Dia tanya macam tu. Kalau kena, nasib lah. Saya tengok Nanti tanah buku lah cikgu sekolah lari. tunjuk dah. Nak tunjuk macam mana? Tak buka sekolah, tak buka ke tidak pun tak tahu. Masalah dia sekarang ni, kita tak tahu. Kita tak ketahuan lagi, tahu tak? Buka sekolah untuk form 5 tu, ya. Hak form 1 ni kan hampa ni antara yang termuda, duduk belakang kan dia masuk sekolah, tahu tak? Tak silap tahun depan ulang balik kita satu. Hampa tengok apa orang dalam kelas. Yang hak tak pernah masuk. Hak tak pernah masuk tu Jabatan Pendidikan Negeri suruh ulang balik pada muka. Yang masuk pergi kat tingkatan 2 Yang lah. masuk tak apalah. Tak masuk tu jenuh. Boleh tu nanti kata balik. Dulu sekolah saya dulu dulu penilaian darjah 5. Tak, saya dulu penilaian darjah 5. Dulu
tak lulus penilaian darjah 5 duduklah darjah 5 tu sampai ke tua. Serius lah? Betul, serius. Dulu PT3 kan. Dulu saya SRP, sijil rendah pelajaran. SRP tak lulus, tak naik tingkatan 4. Memang dulu macam tu. Bertanyalah mak apa. Apa bertanya mak apa? Mak apa kalau umur-umur macam cikgu ni zaman cikgu ni tak lulus, tak naik tingkatan. Serius, betul. Memang serius. Cikgu mak apa cikgu? Umur cikgu tua. 50 dah macam berapa beruban dah. Tak apa, cikgu cantik lagi. Oh, Caca. Dahlia dah termuntah. Dahlia ingat muntah. Ya, masalah dia sekarang ni, hamba kena ingat. Hamba tu kena belajar. Tahun depan ni masalah ni kita tak tahu buka sekolah bila. Tahun depan buka sekolah tak? Darjah tingkatan 5 bulan 10. Dah? Naik bulan 11 tingkatan 4. Apa? Tahun depan mau buka. Tingkatan 1 balik. Kah. 12, 13 tahun orang pun ni naik tingkatan 2 apa dok lagi. Orang SPM 17 tahun apa SPM 18 tahun. Tak tahu, saya tak tahu. Bukan saya. Saya menteri, saya buat macam tu lah. Tapi saya bukan menteri ya. Okey. Okey, dah pula. Terlanjur lebih lah ke 1 lebih. Hampa ada kelas lain kot lah. Dan lagi satu saya nak pesan yang ada ni vaksin. Okey, daftar vaksin dalam MySejahtera. Kalau awak ada phone sendiri, awak ada MySejahtera sendiri, awak daftar sendiri. Boleh. Kalau tak ada phone, mak kata tak ada phone sendirilah, pinjam phone mak. Jadi daftar guna nama mak ataupun